Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan melakukan pembentangan yang bertajuk teori koherensi dan juga teori korespondensi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Nur Putri Nashuha binti Mahmud, nombor matrik D2020909670 dan berada di semester 3, dan nama pensyarah iaitu Dr. Sakinah binti Saleh. Dalam video ini terdapat 4 bahagian iaitu pengenalan, penghujahan, perbandingan dan juga kesimpulan. Jadi, mari kita lihat video ini. Sekarang kita akan masuk kepada pengenalan. Epistemologi berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan kerana sebenarnya epistemologi merupakan bahagian penting dan inheren daripada cara berfikir manusia dalam menafsirkan dunia dan kehidupannya. Penafsiran tersebut terselah dalam ilmu pengetahuan yang terus berubah dan bertambah sesuai dengan corak zaman. Apakah yang berada di sebalik kebenaran ilmu? Perbincangan dalam epistemologi lebih tertumpu kepada sumber ilmu iaitu asal-usul ilmu dan juga teori kebenaran iaitu theory of truth. Persoalan sama ada kebenaran pengetahuan boleh digambarkan dengan corak korespondensi atau koherensi. Tambahan pula, perbincangan dalam epistemologi ini telah berkembang iaitu perbincangan tertumpu kepada sumber ilmu, proses dan kaedah untuk mendapatkan ilmu, cara-cara membuktikan kebenaran ilmu dan juga tahap kebenaran ilmu tersebut. Sekarang kita akan masuk kepada penghujahan. Konsep kebenaran ilmu ialah wujud keadaan keselarasan, keserasian dan kegunaan sesuatu perkara dalam masyarakat dan alam ini serta wujud juga keadaan kewajaran, kesaksamaan dan keadilan. Sifat fakta yang wujud dalam keadaan adil dan saksama itu ialah berdasarkan kriteria kebijaksanaan dan penilaian yang mutlak dan muktamad daripada autoriti yang sah. Pembahasan epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan, the origin of knowledge, dan teori tentang kebenaran pengetahuan, the theory of truth. Kewujudan kebenaran sentiasa dikaitkan dengan pengetahuan manusia tentang objek. Jadi, kebenaran terletak pada sejauh mana subjek mempunyai pengetahuan tentang objek. Sedangkan ilmu datang dari pelbagai sumber. Sumber-sumber ini kemudiannya berfungsi sebagai ukuran kebenaran pada masa yang sama. Berikut adalah teori kebenaran iaitu teori koherensi dan juga teori korespondensi. Kita akan masuk kepada perbandingan antara teori korespondensi dan juga teori koherensi. Okey, teori kebenaran korespondensi iaitu correspondence theory of truth ataupun yang kadang-kadang disebut dengan accordance theory of truth adalah teori yang berpandangan bahawa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dan juga fakta. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realism iaitu di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristotle, More dan Ramsey. Kebenaran adalah berdasarkan teori keselarasan demikian yang boleh diterima. Sebagai contoh bagi teori kebenaran bagi teori korespondensi ini ialah Kuala Lumpur merupakan ibu negara bagi negara Malaysia. Okey, bagi seterusnya adalah teori konsistensi atau lebih dikenali sebagai teori koherensi. Ia merupakan satu teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Nilai keserasian itu berubah-ubah kerana berubahnya suasana masyarakat. Oleh itu, tidak ada nilai keserasian yang utama dan juga mutlak.
Teori koherensi ini juga menegaskan bahawa jika sesuatu perkara atau perbuatan itu serasi dengan keperluan dan keadaan masyarakat, maka perkara atau perbuatan itu adalah benar dan juga patut. Teori ini berpendapat bahawa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Suatu kenyataan yang benar jika kenyataan itu berhubungan dengan kenyataan-kenyataan lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsistensi dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sebagai contoh bagi teori koherensi ini adalah semua manusia memerlukan air untuk hidup. Puteri adalah seorang manusia, maka puteri memerlukan air untuk hidup. Kesimpulannya, pada dasarnya manusia hidup di dunia ini sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk mencari kebenaran dengan adanya agama. Agama yang mempunyai ciri-ciri tersendiri memberikan jawapan kepada semua persoalan asas yang dipersoalkan manusia, sama ada tentang alam, manusia ataupun Tuhan. Kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang dinyatakan sebagai yang diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Jawapan kepada persoalan yang timbul bergantung kepada kriteria yang menentukan kebenarannya. Maka wujudlah beberapa teori bagi teori kebenaran. Perbezaan antara teori koherensi dan juga teori korespondensi terletak pada asas yang membuktikan kebenarannya. Jika teori korespondensi terletak pada hubungan antara pernyataan dan fakta yang ada, teori koherensi pula dapat dibuktikan dengan keserasian perkara yang terdapat dalam sesuatu sistem yang telah diterima kebenarannya. Itu sahaja bagi video saya. Sekian, terima kasih.